Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi pagi ni kita dekat Proton Shah Alam untuk memandu uji Proton X70 baru 2022. Untuk 2022 ni ada sikit-sikit lah kosmetik luar dalam, dia ubah-ubah sikit. Tapi paling penting sekarang, X70 dah dapat enjin 1.5 liter 3 silinder TGDI turbo. Betul, enjin yang sama dengan Proton X50. Okey, jadi enjin ni sekarang kebanyakan variant X70 pakai 1.5 ni. Yang 1.8 turbo tu masih ada. Jadinya untuk drive kali ni, drive kita agak jauh hari ni daripada Shah Alam sampai ke Desaru, Johor. Jadinya saya tak akan sentuh banyak sangat pasal X70 sebab mungkin korang semua dah tahu, ramai juga yang pakai X70. Untuk kali ni saya akan test lebih pada enjin dia, tengok lancar ke tak lancar. Sebab ada yang kata kan 3 silinder, jumlah silinder ganjil tak berapa smooth lah, gegar lah. Kita tengok sikit tu. Kita tengok juga power dia cukup tak cukup. Sebab Proton kata CC dah turun sikit, power ada lebih-lebih kurang saja. Tapi Proton kata juga enjin ni lebih jimat daripada 1.8 turbo. Jadi saya rasa paling penting kita tengok dia punya penjimatan tu nanti. Okey? Dan lepas tu kita tengoklah nanti apa benda yang menarik sepanjang jalan tu nanti kita tunjuklah. Okey? Jom. Okey, jadi sekarang kita dah pun bawa X70 ni beberapa jam. Okey, dia ada bunyi warning lebih pada 110. Setiap kali kita melepasi speed 110 dia akan bunyi sikit. Lepas tu dia tak bunyi dah. Okey, sekarang kita baru saja lepas R&R Pagoh dan dah bawa kereta ni lebih 260 km. Okey, jadi apa yang saya boleh cakapkan tadi? Okey, perkara pertama, adakah enjin 1.5 liter ni smooth? Bagi saya sebenarnya sangat smooth, lancar. Sebenarnya gegaran tu dia telah pun diimbangkan. Dia ada macam dalam crankshaft dia ada macam balancer apa semua tu untuk nak balancekan gegaran tu. Sebab dia 3 silinder kan, nanti 2 naik atas, 1 turun bawah. Pengimbang tu dia akan balancekan gegaran tu. Sebenarnya bukan satu isu lah bagi saya untuk enjin 3 silinder modern ya. Dan seterusnya refinement. Okey, refinement pula X70 boleh dikatakan sangat senyap. Terutama sekali kalau korang bandingkan dengan S50. S50 mungkin ada ramai yang komplain bising dekat A-pillar semua, tapi itu sebenarnya disebabkan design. X70 ni memang sebuah SUV yang sebenarnya even sebelum model 1.5 liter ni pun X70 memang sebuah SUV yang sangat senyap, sangat refine. Even sekarang pun kita bawa 110 tak terasa. Rasa macam bawa biasa, macam kalau kereta biasa bawa 80-90. Padahal kereta ni dah dekat kelajuan highway 110. Untuk enjin 1.5 liter TGDI baru ni, dia power dia sekarang lebih kurang 174 horsepower dan 255 Nm torque. Output ni dia rendah sikit lah daripada enjin 1.8 sebelum ni. 1.8 tu lebih kurang 181 horsepower dan 300 Nm torque. So memang output kurang sikit daripada 1.8. Dan saya boleh katakan kalau korang tak tahu yang kereta ni 1.5 liter, tak tahu yang dia 3 silinder, tak tahu yang dia enjin baru, memang tak sedar. Dan kalau korang pakai mode sport pun kan, okay, dan tukar pada manual mode, okay, sekarang saya pakai, okay, kita boleh rasa sikit lah dia punya pertukaran gear tu. Tapi dia tak adalah menyentak sangat, dan dia tak adalah menyentak yang terlampau sporty. Tapi bukan apa, sebab dia kena buat, dia kena fikir sebab ini SUV X70 orang pakai untuk family kan. Jadi dia kena ada comfort sikit. Dan kita ke aspek seterusnya, penjimatan. Okey. Jadi enjin ni yang baru ni, okey, 1.5 liter ni lebih kurang 43 kg lebih ringan. Macam saya cakap tadi, Proton juga cakap dia enjin ni sehingga 7% lebih jimat penggunaan bahan api dia nak bandingkan dengan 1.8 liter turbo tu. Jadi ada beza ke sebenarnya? Okey, tujuan kita drive agak jauh hari ni supaya kita nak tengok lah kan penjimatan tu. Tapi sebenarnya setakat yang saya dah drive hari ni, okey, sekejap kita tengok. Penggunaan bahan api dia okey, dah drive lebih kurang 280 km sekarang. Bacaan dia masih lagi atas daripada 10 liter per 100 km. Maksudnya kita dapat kurang 10 km per liter. Dan ini bawa highway dan belum bawa laju lagi. Bawa highway kita bawa lebih kurang 110 ke 130 je, tapi dia masih lagi baca 10 ke 10.4 liter per 100 km. Jadi untuk penjimatan tu saya boleh katakan sebenarnya untuk pemanduan setakat 2 hari macam ni kan, kalau bawa 500 ke 600 km ni masih susah nak nampak penjimatan dia. Tapi apa yang Proton kata tu lah, sehingga 7%. Mungkin kalau korang pakai kereta ni nanti korang bawa dah bawa hari-hari dan korang catat setiap kali
isi minyak, berapa penggunaan minyak tu mungkin boleh nampak. Dan mungkin juga kalau kita boleh uji direct side by side 1.8 liter dengan 1.5 liter dengan laluan yang sama, hari yang sama, pemandu yang sama, mungkin baru boleh nampak beza. Setakat macam ni terus terang saya cakap tak nampak sangatlah beza dia. Itu saja. Jadi lepas ni kita tengok sikitlah perbezaan luar dengan dalam, apa bahagian kosmetik sikit-sikit beza untuk X70 2022. Okey, jadi sekarang kita nak tengok apa pembaharuan atau macam mana korang nak bezakan X70 2022 ni dengan yang sebelum ni. Pembaharuan dia sikit-sikit saja, tapi adalah. Yang pertama sekali, kita boleh nampak sekarang ni yang panel-panel sebelum ni warna gunmetal grey dah tukar jadi warna hitam. Contohnya macam dekat grill Infinite Width ni dah jadi gloss black. Seterusnya, sama juga dekat bahagian bucu bumper depan ni, dekat perumah fog lamp dia pun dah ada banyak panel hitam. Kalau dulu kat bahagian sini dia ada warna body, kalau kat sini merah, sini pun merah. Kat sini pula dia kontrakan dengan warna silver atau chrome cerah. Dan sama juga dekat sini, bawah ni ada warna yang lebih cerah. Kalau tak silap, sini dulu warna gunmetal grey. Itu saja sikit. Seterusnya kat bahagian tepi pula, kita tengok yang X70 2022 ni dia dapat rekaan rim baru. Rim ni sama macam Geely Boyway dan juga ada logo baru. Okey, kat belakang pun sama juga perubahan dia. Cara yang sama macam kat depan tadi, beberapa panel dah tukar warna hitam. Macam yang pertama kat sini, kat garnish ni dulu warna gunmetal grey, dia jadi gloss black hitam. Bagi saya agak lawa, nampak agak ketara kontra dengan warna body. Dan akhir sekali dekat bahagian macam diffuser ni pun sama juga, daripada gunmetal grey dah jadi warna hitam gloss black. Tu je lah sikit kat luar. Sebenarnya kalau untuk orang biasa, susah jugalah nak nampak beza dia. Tapi untuk orang yang teliti, yang ada mata macam burung elang, akan nampaklah sikit beza. Oh, ni model yang latest. Dalam pun lagi sikit. Jom tengok. Agak-agak korang nampak tak beza dia nak banding dengan model sebelum ni. Sebenarnya satu saja perubahan dia, iaitu dia punya headlining ni sekarang dah warna hitam gelap. Dia mungkinlah dah bagi nampak lebih sporty sikit. Sama juga dengan konsep dia dekat luar tadi, dah panel-panel dah tukar hitam dan juga sini warna hitam sikit. Kalau sebelum ni warna macam cream ataupun warna grey macam tu. Dan bagi saya pemilihan warna hitam atas tu pun dengan warna coklat pada Nappa leather seat ni pun bagi saya nampak okey saja, sesuai saja, tak ada nampak macam pelik sangat. Lepas tu saya nak cerita sikit lagi bahagian enjin. Jom. Tengok. Pakai strut nampak premium sikit kat situ. Tak perlu nak tongkat-tongkat. Okey, jadi sebenarnya dekat enjin, walaupun tadi saya dah cerita sikit prestasi, performance semua kan, tapi ada lagi sikit lah dua rahsia utama yang tak pastilah korang dah tahu ke belum. Saya nak cerita juga pasal enjin ni. Okey, yang pertama sekarang ni enjin 1.5 liter TGDI 3 cylinder ni sebuah enjin yang agak maju jugalah, agak sophisticated, enjin yang cukup moden. Dia dibina dengan kerjasama Volvo dan juga Geely. Enjin ni sekarang dah CKD dekat kilang Proton Tanjung Malim. Jadi memang dah pasang sendiri dekat Malaysia. Kalau yang enjin 1.8 tu masih lagi CBU. So yang ni Proton dia dah CKD sebab mungkin dia ada perancangan lebih lagi untuk enjin ni di masa depan. Okay, kita boleh tengok dekat juga sikit. Okay, material enjin ni juga dia nak macam tadi saya cakap, pemanduan dia agak refine kan, senyap, enjin pun tak terasa gegar apa semua. Enjin ni sendiri pun dia ada sikit membantu pada dia punya refinement. Sebagai contoh, korang boleh nampak material pada penutup enjin ni biasa pakai hard plastik, tapi yang ni korang tengok boleh nampak yang dia pakai macam, nampak ni, plastik lembut kenyal, nampak saya tekan Okey, kalau sini material plastik keras macam biasa. Okey, dah dengar saya ketuk ni. Okey, plastik keras, tapi kat sini lembut, empuk macam bantal. Okey, baiklah, saya rasa itu saja untuk X70 kali ini. Dari segi bahagian lain pula, dia punya spesifikasi masih lagi tak berubah. Macam contoh sistem ADAS masih lagi hanya diberikan pada varian premium sahaja. Dan pada infotainment sistem ni pun tak ada perubahan lagi. Tapi Proton kata semalam dalam satu sesi sidang media, dia kata akan ada sedikit update untuk sistem JUICE pada X70 nanti. Mungkin ada sikit dia orang update untuk penggunaan Spotify ke apa ke. Dia ikut juga kepada permintaan dan juga feedback daripada media dan pelanggan ataupun customer.
korang-korang lah pemilik. Dan untuk harga pula, okey, S70 2022 seperti yang pernah saya share juga dalam video sebelum ni, video Facebook, harga bermula pada 90 lebih kurang 94,000 sampai 122,000 ringgit, macam itulah. Dan untuk variant pula sekarang, variant dengan enjin 1.5 liter TGDI baru ni, dia akan duduk dekat 4 variant yang bawah, tapi enjin 1.8 masih lagi ditawarkan untuk korang yang masih berfikiran nak enjin besar kan, tetap boleh beli. Okey ke Proton X70 dengan enjin 1.5 liter? Okey, sebenarnya kita lah, okey, sebagai pengguna dah tahun 2022, tahun pun dah moden, kita pun perlu jadi pengguna yang moden dan bijak. Kita sebenarnya perlu ubah mentaliti yang sebenarnya kuasa ataupun kemampuan sesebuah kereta itu dia terletak pada sisi. Kita kena tukar mentaliti tu, bukan sisi, tapi kita kena tengok output dia berapa. Kita kena tengok output dia berapa. Okey, output dia sebenarnya tak jauh beza pun daripada 1.8 macam saya share tadi. Jadi tu je lah. Mungkin kalau korang tengah mencari X70, nak pilih 1.8 ke 1.5 ke, bagi saya sebenarnya, kalau saya nak cakap, tak perlu tengok saiz enjin sangat. Korang beli saja, dan bukan beli saja, maksudnya test dulu 1.5 liter tu, rasa dulu adakah underpowered ke tak ataupun cukup. Tapi lagi satu yang penting, road tax lah, murah lagi sikit. Okey, saya rasa itu saja untuk S70 kali ni. Dan kalau ada apa-apa soalan, korang tanya saja dekat komen bawah. Kita akan cuba jawab apa yang boleh, apa yang kita tahu. Nak tengok lebih lagi maklumat pasal S70 ni, dan nak tengok apa lagi gambar-gambar galeri semua, nak tahu maklumat lanjut, boleh juga pergi ke kita punya website mgear.tv. Bacalah, news pun ada dekat situ. Saya rasa itu saja. Terima kasih menonton. Saya nak jalan-jalan pantai jap. First time ni datang di Saru. Okey.